Keselamatan dalam rekreasi kumpulan 6. Konsep keselamatan merujuk kepada langkah-langkah yang dilaksanakan oleh individu atau kumpulan untuk mengelakkan kemudaratan seperti kemalangan, kematian atau kecederaan. 5 asas utama keselamatan. Yang pertama ialah siasatan dalaman, yang kedua ialah penguatkuasaan, yang ketiga memberi kesedaran atau kursus, yang keempat kaunseling dan yang terakhir tindakan tata tertib. Pengertian keselamatan dan kepimpinan. Kemampuan pemimpin untuk mengerahkan dan menggerakkan seluruh bawahannya untuk mencapai target di samping tercipta budaya keselamatan kerja dalam organisasi. Kunci kejayaan dalam membina budaya keselamatan yang kukuh ialah pembangunan pengurusan tertinggi dan pasukan pengurusan dalam organisasi. Operasi kepimpinan keselamatan menggesa kepada pembinaan keselamatan, kepedulian terhadap keselamatan serta pengendalian keselamatan. Pengurusan risiko. Definisi konsep pengurusan risiko. Risiko bermaksud kemungkinan kerugian, kemalangan, kelemahan dan keruntuhan. Pengurusan risiko bermaksud proses menggunakan analisis risiko untuk membuat keputusan bagi mencapai objektif bagi sesuatu projek dengan menerima sebahagian daripada risiko. Pengurusan risiko adalah melibatkan analisis mengenal pasti dan penilaian projek atau program dan pembangunan strategi untuk melihat keberkesanan kos serta pelan tindakan bagi mengelakkan risiko. Langkah pengurusan risiko. Yang pertama, mewujudkan konteks. Yang kedua, mengenal pasti risiko. Yang ketiga, menganalisis risiko. Yang keempat, menilai dan mengutamakan risiko. Dan yang terakhir, membaik pulih atau merawat risiko. Tindakan risiko. Yang pertama, melibatkan pelaksanaan proses pengurusan risiko dan rancangan pengurusan risiko supaya dapat bertindak terhadap sebarang kejadian risiko. Yang kedua, risiko harus dipantau berdasarkan batu tanda dan keputusan yang dibuat berdasarkan strategi risiko dan pengurangan. Yang ketiga, workarounds atau tindakan tidak terancang kepada kejadian risiko diperlukan apabila tiada pelan kemungkinan. Sebagaimana kita ketahui, terdapat 3 bentuk rekreasi, iaitu rekreasi darat, udara dan rekreasi air. Apa contoh-contoh rekreasi darat? Yang pertama ialah berbasikal, berkemah, orientering dan juga mendaki bukit. Seterusnya kita lihat kepada contoh-contoh rekreasi air ialah berkayak, berenang, berlayar dan juga snorkeling. Contoh rekreasi udara pula ialah bungee jumping, belong panas, payung terjun dan juga luncur layar. Mari sama-sama kita amalkan tips keselamatan semasa menunggang basikal. Yang pertama, gunakan kasut. Yang kedua, gunakan jaket. Dan yang ketiga, pakai topi untuk keselamatan Anda. Beri isyarat tangan yang betul apabila Anda hendak membelok. Yang seterusnya, pakai pakaian yang berwarna terang serta jaket. Dan juga pasang lampu belakang yang berkelip semasa menunggang di kawasan yang gelap. Selain itu, gunakanlah lorong yang sudah disediakan. Mari kita amalkan tips keselamatan aktiviti air untuk keselamatan kita bersama. Yang pertama, pastikan terdapat penyelamat di kawasan pantai atau kolam sebelum melakukan aktiviti. Yang kedua, beri perhatian kepada papan tanda amaran dan peraturan sebelum memulakan aktiviti. Yang ketiga, perhatikan persekitaran sama ada mempunyai alat bantuan keselamatan seperti jaket dan pelampung. Yang keempat, lakukan regangan sebelum melakukan aktiviti bagi mengelakkan kekejangan otot. Yang kelima, pastikan kemampuan Anda. Dan yang keenam, jangan berenang di tempat yang Anda tidak ketahui keadaannya. Seperti yang kita tahu, rawatan batu mula ialah aspek yang penting dalam keselamatan dalam rekreasi. Apakah itu rawatan batu mula? Rawatan batu mula ialah rawatan pertama yang diberikan kepada individu yang tercedera atau mengalami kemalangan sebelum ketibaan paramedik. Penilaian awal dilakukan sama ada terdapat masalah dalam perkara-perkara seperti atlet sedar atau tidak, perkara ABC iaitu merujuk kepada saluran udara airways, pernafasan breathing dan peredaran darah circulation. Salah satu aspek yang penting dalam rawatan batu mula ialah DRABC yang merujuk kepada danger, response, airways, breathing, circulation. D. Danger merujuk kepada bahaya. Alihkan mangsa ke tempat yang selamat. Pastikan kawasan sekeliling selamat dari bahaya. R. Respon. Respon merujuk kepada tindak balas. Dapatkan respon dan tindak balas dari mangsa sama ada sedar atau tidak. A. Airways. Airways merujuk kepada saluran pernafasan.
pastikan saluran pernafasan mangsa tidak tersekat. B. Breathing. Breathing merujuk kepada pernafasan. Pastikan pernafasan mangsa berlaku dengan teknik melihat, merasa dan mendengar saluran pernafasan mangsa. C. Circulation. Circulation merujuk kepada peredaran darah. Pastikan denyutan nadi mangsa dengan memeriksa arteri karotik leher mangsa. Salah satu rawatan bantu mula juga terdapat TOTAPS yang merujuk kepada Talk, Observe, Touch, Action, Press. Pertama, Talk, berbual dengan mangsa untuk menentukan tahap kesedarannya. O. Observe, lihat sama ada terdapat pendarahan, perubahan bentuk tulang dan perubahan warna kulit pada tempat yang cedera. T. Touch, sentuh tempat yang cedera untuk mengetahui sama ada terdapat perubahan bentuk tulang atau perubahan warna kulit pada tempat yang cedera. A. Action, arahkan mangsa untuk melakukan pergerakan bagi melihat sejauh manakah tahap kecederaan mangsa tersebut. Press, perlahan-lahanlah menekan tempat yang cedera bagi mengetahui tahap kecederaan mangsa. Salah satu rawatan bantu mula juga ialah RICE yang merujuk kepada RICE, iaitu Rest, Ice, Compression, Elevation. Pertama, R merujuk kepada Rest, rehatkan mangsa di tempat yang selamat. I, Ice, letakkan ais di tempat yang cedera bagi mengurangkan kesakitan pada mangsa. C. Compression, letakkan tekanan dengan membalut kawasan yang cedera dengan menggunakan bandage bagi mengurangkan kesakitan yang dialami oleh mangsa. E. Elevation, naikkan kawasan yang cedera melebihi pars dada bagi memudahkan darah mengalir dengan lebih mudah. Salah satu rawatan bantu mula ialah CPR, merupakan satu kaedah rawatan pemulihan sistem jantung, kardio dan paru-paru pernafasan dengan cara memastikan bekalan darah dan oksigen dapat diteruskan ke seluruh tubuh pada seseorang yang mengalami serangan jantung di mana ia berhenti berdenyut dan berfungsi secara tidak normal. Langkah-langkah melakukan CPR boleh disingkatkan sebagai DRABC, iaitu D. Danger, bahaya. R. Response, tindak balas. A. Airway, saluran pernafasan. B. Breathing, pernafasan. C. Circulation, peredaran darah. Danger atau bahaya adalah langkah. Menilai situasi yang berlaku bergantung kepada tempat kejadian. Alihkan benda-benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada anda dan mangsa. Dan cuba minta bantuan kalau perlu untuk mengawal keadaan. Respons atau tindak balas adalah langkah. Memeriksa tindak balas pesakit. Kejutkan pesakit, tepuk bahu dan jeritkan sesuatu. Okey ke? Letakkan pesakit berbaring terlentang di atas permukaan yang padat. Jika tiada tindak balas, hubungi ambulans. Airway atau saluran pernafasan adalah langkah. Melakukan teknik angkat dagu dan dongak kepala. Buka salur nafas pesakit secara mendongakkan kepala dengan satu tangan sementara dagunya diangkat dengan tangan yang satu lagi. Periksa kalau lidah mangsa mengganggu laluan pernafasan mangsa. Alihkan lidah tersebut kalau menghalang pernafasan. Breathing atau pernafasan adalah langkah. Meletakkan posisi pipi dekat dengan hidung dan mulut mangsa dengan muka menghadap ke arah dada mangsa. Lihat, dengar dan rasa pernafasan selama 5 hingga 10 saat. Jika tiada pernafasan, picit hidung pesakit sehingga tertutup dan beri 2 hembusan penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. Circulation atau peredaran darah ialah langkah. Menekan dada apabila tiada tanda-tanda pernafasan normal, batuk atau sebarang pergerakan pada mangsa. Letakkan tangan di tengah dada, iaitu di sternum bone atau ulu hati dan tekan ke dalam 1,5 ke 2 inci sebanyak 30 kali pada kadar 150 kali seminit. Dengan kiraan 1, 2, 3 sehingga 30. Teruskan dengan 2 hembusan dan 30 kali tekanan sehingga bantuan pertahanan awam tiba atau sehingga mangsa sedar. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis balutan. Yang pertama adalah balutan ando kecil. Balutan ini digunakan untuk menghentikan atau menahan pendarahan, mengawal pergerakan bahagian yang cedera, juga untuk mengampu bahagian yang cedera atau patah. Hendaklah diikat dengan tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Seterusnya adalah ando segitiga. Ia digunakan ketika berlaku keadaan di mana bahu atau tulang selangka tercedera. Fungsinya adalah untuk mengampu atau menopang lengan. Yang terakhir adalah balutan ando besar. Balutan ini digunakan sekiranya terjadi kemalangan yang menyebabkan tangan anda cedera, iaitu patah atau terkehel. Ia adalah untuk menyokong lengan dan pergelangan tangan yang cedera.